Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala masih lagi di bawah tajuk menjauhi pengikut hawa nafsu, pelaku bid'ah, ahli kalam dan mencela mereka. Sebelum ni kita dah sebut pada bahagian pertama tajuk ni, apakah yang dimaksudkan dengan pengikut hawa nafsu. Bila mana penulis dia datangkan satu ayat daripada surah An-Nazi'at ayat yang ke-40. Allah Ta'ala sebut, kita boleh tengok pada muka surat 155. Allah Ta'ala kata, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsu. Jadi pada ayat yang ke-40 surah An-Nazi'at, Allah Ta'ala sebut tentang satu bab, satu bahagian daripada orang-orang yang takut. Duduk di bawah orang takut ni ialah orang yang bertakwa, iaitu orang yang menahan diri dia daripada terkena hawa nafsunya, terikut dengan hawa nafsunya. Okay. Jadi kita dah tengok apa yang disebut dalam mufradat lil alfazil Quran oleh al-Imam Raghib al-Asfahani, bila mana dia definisikan hawa nafsu. Hawa nafsu dia sebut ialah cenderungnya jiwa kepada syahwat. Antara sebab berlakunya kecenderungan satu orang tu kepada syahwat ialah ia ada masalah pada pengamalan ibadah, khususnya ibadah fardu. Dan ibadah fardu yang dia problem sehingga dia boleh cenderung syahwatnya itu ialah salat. Berdasarkan apa yang Quran sendiri sebut, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan silih bergantilah satu kumpulan manusia kepada satu kumpulan yang lain, dan kumpulan yang lain itu ialah kumpulan yang adha'us salah, mengsia-siakan salat, iaitu kumpulan yang tidak memberi keutamaan terhadap ibadat salat ni. Salat ini sama ada dia tinggalkan ataupun dia lengahkan. Daripada sebab suka tinggal salat, suka lengah salat ataupun tak meletakkan salat ni sebagai prioriti, wattaba'us syahawat, dia akan jadi pengikut kepada hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan tercampak jauh dalam kesesatan. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Jadi Imam Raghib Al-Asfahani dia definisikan pengikut hawa nafsu ni ialah golongan yang cenderung kepada syahwat. Okay. Yang tu ialah benda yang dah kita sentuh dalam muka surat 155. Kita pun dah sentuh apa yang disebut oleh penulis pada muka surat 156, bila mana dia datangkan ayat-ayat lain daripada Al-Quran, iaitu ayat dalam surah Al-Jathiyah, bila mana Allah Ta'ala kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat golongan yang telah mempertuhankan hawa nafsunya?
Kemudian dalam ayat lain surah Al-Baqarah ayat 145 Tuhan kata wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh zalimin. Allah Ta'ala sebut, dan jika engkau ikut keinginan hawa nafsu mereka selepas datang kepada kamu keterangan, kamu jadi orang zalim. Ayat ni turun pada Nabi cerita bahawasanya tidak perlu tunduk kepada kemahuan golongan-golongan musyrikin Mekah pada waktu tu. Maknanya mereka cuba mencari jalan untuk Nabi ni stop daripada dakwah, ataupun stoplah orang ni daripada bercakap kebenaran. Itulah sifat pengikut hawa nafsu di mana-mana zaman, di mana-mana tempat pun. Dan kita akan tengok pengikut hawa nafsu ni dia bervariasi, bermacam jenis. Ada yang ikut hawa nafsu dalam keadaan dia mengeluarkan diri dia dalam agama. Maknanya dia tidak mahu beragama dan dia ikut hawa nafsu dia. Ada yang menjadikan agama selari dengan hawa nafsunya, mencari di mana-mana lubang, di mana-mana celah untuk dia tunggang salah satu daripada pendapat agama tu dan dia sesuaikan dengan hawa nafsunya. Sebab itulah akan keluar daripada isu ini ialah ketaksuban. Yang mana ketaksuban itu akan menyemarakkan perbalahan. Ini benda yang berlaku kesan daripada pengikut hawa nafsu sendiri. Sebab tu berbalah di antara pengikut kumpulan ni dengan pengikut kumpulan ni, kebanyakannya kes ialah kepada pengikut hawa nafsu. Bukan kerana nak menilai, mencari kebenaran, tapi kerana ingin meninggikan kemahuan nafsu dia, tingginya kecenderungan hawa nafsu dia. Jadi itu antara benda yang kita tengoklah apa yang dah disebut pada perbahasan yang lepas. Sekarang ini kita sambung muka surat 156, perenggan yang berbunyi adapun bid'ah. Sekarang ni perbahasan kita ialah pada isu bid'ah. Hawa nafsu dah lepas, mengikut hawa nafsu. Sekarang ialah pelaku bid'ah pula. Adapun bid'ah secara bahasa berasal daripada kata al-ibtida', daripada kata bada'a syai' yabda'uhu bid'an. Yang ni pun dah kita sebut sikit baru ni. Cuma kita start pada ni lah untuk kita nampak dengan lebih jelas apa lagi yang nak dibawa dan nak dibahas oleh Al-Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Dia kata selain itu kata ibtada'ahu yang bermakna ansha'ahu wa bada'ahu, mencipta dan mengawali sesuatu. Bid'ah artinya memulakan sesuatu yang awal atau permulaan yang sebelumnya tidak ada. Perkataan bada'a maksudnya ialah orang yang buat satu benda, benda tu tak ada contoh, tak ada pun orang kata apa idea sebelum pada tu. Tidak ada pelan awal, tak ada. Tak ada lah bekas orang dah buat ataupun idea yang belum terlaksana. Dia mula-mula tercetus, dia terus buat. Dan itu juga sebahagian daripada sifat Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 9 Tuhan sebut qul ma, dalam Al-Quran surah Baqarah ayat 117, bukan surah Al-Ahqaf. Ayat 117 surah Al-Baqarah Tuhan kata badi'us samawati wal ard. Dialah yang mula mencipta langit dan bumi. Badi' ni mari pada perkataan bada'a. Dialah yang mula-mula buat idea untuk cipta langit dan di bawahnya bumi. Maknanya sebelum pada tu tidak ada idea tu disyedok daripada mana-mana orang. Sebab kalau idea tu disyedok pada orang lain, dia bukan Tuhan lah. Sebab Tuhan ni yang mengawali. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu yang disebut dalam surah Al-Hashr. Bada'a ataupun bid'ah ini, benda yang first dibuat ini, kalau ia datang daripada pencipta, dia bukan benda buruk. Tapi kalau benda tu dibuat oleh makhluk dan ada arahan khusus, larangan khusus tentang bab ni, maka ia termasuk daripada benda yang tercela, walaupun di atas niat yang baik, di atas pandangan yang baik. Maknanya dibuat, direka, ditokok tambah, digubah bagi cantik, tetap ianya buruk. Sebab Nabi sahaja orang yang bertanggungjawab, yang boleh menjelaskan agama ni, di mana hak boleh buat, di mana hak tak boleh buat. Yang ni batas yang tak boleh dilanggar oleh mana-mana orang, mana-mana kumpulan. Inilah yang disebut sebagai perkara-perkara usul dalam agama. Sebab tu kalau kita belajar dalam rukun Islam, bila mana kita bahas syahadah,
mengucap dua kalimah syahadah. Kalau kita tengok dalam hadis Jibril, bila mana Jibril dia datang menyerupai manusia dengan pakaian putihnya, datang dengan rambut yang hitam kemas bersikatnya, datang dalam keadaan tidak ada kesan permusafiran, datang jumpa Nabi, duduk dekat dengan Nabi, tanya soalan pada Nabi. Antara soalan yang dia tanya, mal Islam, apakah Islam? Nabi pun jawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bukan hanya sebut, tapi dia ada perintah selepas daripada sebut, faham selepas pada sebut. Bukan selepas sebut, waktu nak sebut tu pun dia dah kena faham apa yang aku nak sebut ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah kumpulan-kumpulan sesat, dia akan mula melakukan kesesatan pada kalimah awal ni dulu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kelompok batiniyah, ajaran ilmu hakikat, dia akan pesongkan pada yang ni dulu. Sebab tu antara tanda penyelewengan dalam agama ialah memberi makna lain dalam syahadah. Makna yang kita duk faham, yang kita duk selalu dengar dalam kalimah syahadah ni ialah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Disembah, diagungi, dihormati, dipuja, itu maksud ilah. Mafhumul ilah, memahami perkataan ilah. Sebab tu Abu Talib dia tak mau sebut bila mana Nabi suruh dia sebut. Sebab Abu Talib tahu kesan daripada sebut ni apa yang dia akan kena selepas orang tahu dia sebut benda tu. Sebab dia sedang menafikan kekuasaan yang ada pada semua berhala yang di sekeliling Kaabah. Dan benda itu akan kontradik dengan kefahaman majmuk ataupun orang ramai pada waktu itu. Ini perkara yang kita kena faham. Waktu kita sebut la ilaha illallah, sebab tu Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah. Seafdal zikir ialah la ilaha illallah. Ini zikir paling afdal. Okey. Adakah dengan sebut illallah ataupun duk sebut bunyi intonasi turun naik itukah yang disebut sebagai zikir yang afdal? Zikir ni dia besar. Zikir dengan makna berzikir, sama ada menggunakan tasbih ataupun tak guna tasbih, guna jari. Zikir dengan makna mengulang, itu pun zikir. Tapi zikir dengan makna yang lebih luas dan yang dikehendaki dalam agama, yang ditunjuk oleh Nabi, zikir dengan makna sedar, faham, tanggungjawab perkataan yang kamu sebut itu. Kalau kamu sebut la ilaha illallah, bangun pagi sebut la ilaha illallah, jawab azan pun sebut la ilaha illallah, tapi terlibat juga dengan bomoh, itu tanda orang tak faham apa yang disebut. Itu tanda dia tak reti apa yang dia sebut. Dia terlibat juga perkara pecah amanah apa-apa semua. Dia terlibat juga nak besarkan orang lain, dia nampak benda-benda lain. Ini orang yang tak jelas pada mafhum al-ilah bila mana dia sebut. Jadi kebanyakan kumpulan sesat dia akan rosakkan bermula daripada lafaz syahadah. Itu dalam bab la ilaha illallah. Bila mana kita sebut Muhammadur Rasulullah ataupun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Bila mana kita sebut perkataan ini, apakah yang kita kena tahu? Apa yang kita kena buat lepas sebut benda ni? Iaitu tertakluk di atas diri kita kewajipan ittiba', bukan kewajipan ibtida' di situ. Ittiba', ikut, tanpa ada ragu, tanpa ada rasa ralat, tanpa ada rasa nak persoalkan. Apa relevan aku ikut ini? Sebab apa? Sebab Tuhan yang dah kamu kata kamu nak sembah tu, dia yang hantar Rasul ini. Jadi kamu tak boleh argue. Kalau kamu argue pada Rasul, makna kamu argue juga pada Allah Azza wa Jalla. Maknanya penentangan pada Rasul ialah penentangan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam bab la ilaha illallah, kita sebut ini ialah perkara tentang tauhid. Dalam bab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataupun Muhammad Rasulullah, ianya ialah berkaitan dengan pertembungan antara sunnah dan bid'ah. Dalam la ilaha illallah, pertembungan antara tauhid dan syirik. Syirik dan bid'ah, dua-dua benda ni bahaya. Dan kebiasaannya pengikut hawa nafsu dia tu, dia nak menjurus pada dua jalan ini. Dia nak pergi ke jalan syirik ataupun dia nak pergi ke jalan bid'ah. Dan kedua-duanya ada ancaman. Syirik jelas, Allah Ta'ala sebut tentang bahaya syirik.
Bid'ah pun disebut dalam Al-Quran, tapi dia tak disebut secara terperinci. Banyak disebut dalam hadis. Sebab tu golongan yang nak menormaliskan bid'ah, dia akan buat serangan juga pada hadis Nabi. Sebab tu dia kata hadis ni kena terjemah macam ni, kena faham macam ni. Biasanya serangan-serangan akan menghala ke arah itu. Sebab tu kalau tengok golongan ilmu hakikat, dia terjemah apa? Kalimah syahadah. Kalau kita buka buku Hakikat Insan Haji Ahmad Laksmana yang dah difatwa sesat tahun 1985 lagi dah difatwakan sesat, cuma dikeluarkan pengharamannya itu pada tahun 1996 kalau saya tak silap oleh Kementerian Dalam Negeri. Okay. Dalam tu dia terjemahkan kalimah syahadah ni dengan terjemahan yang jauh beza. Kalau kita dengar maksud syahadah yang dia sebut, maka kita akan tahu bahawasanya kalau orang pegang macam yang dia pegang, maka orang tak akan nampak lagi beza antara tauhid syirik, sunnah bid'ah. Dia akan hancur. Kedua-duanya akan hancur. Sebab tu kita akan tengok dia orang akan terjemah la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya aku bersaksi bahawa Tuhan dan aku ialah sesuatu yang berhak disembah ataupun diagungi. Lebih kurang macam itulah. Maknanya Tuhan dan aku. Dan dia pergi dekat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu ialah diri aku. Dia tak terjemah Muhammad Rasulullah. Sebab dia orang ada konsep dalam kefahaman dia orang, Muhammad itu ialah bukan Muhammad yang zahir di Mekah tu. Muhammad tu ialah diri kita yang disebut dengan nama Muhammad Tajalli. Sebab tu dia akan rosakkan di syahadah dulu. Bila mana sebut Muhammad Tajalli, tidak adalah konsep sunnah bid'ah. Hancur dah situ tu. Dah selesai dah. Okay. Bila mana sebut Allah dan aku sama, tidak ada lagi konsep ilah. Sebab situ akan ada syncretism. Kalau orang belajar dalam teologi lah, dia akan ada unsur kita zat Tuhan, Tuhan pun zat kita, sama. Jadi tidak ada lagi isu nak sembah yang tu sembah yang. Sebab tu dia akan pergi kepada pluralism. Semua agama ni sama, cuma panggil Tuhan je lain-lain. Hindu pun sembah Allah Ta'ala, dia boleh pergi ke arah tu. Kristian pun sembah Allah Ta'ala, cuma dia tak panggil Allah Ta'ala tu Allah, dia panggil Brahma, yang ni panggil Jesus, yang ni panggil yang ni, yang tu, yang ni, macam-macam. Okay. Cuma nak katanya, bila mana satu orang dia sebut kalimah la ilaha illallah, dia kena faham. Sebab tu memahami agama ianya diletak sebagai rukun faham syahadah ni. Lepas pada tu dia pergi pada salat. Sebab orang yang salat, dia dah blok diri dia daripada ikut hawa nafsu. Sebab Tuhan dah sebut dalam Quran, salat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bila mana salat berat, sebab tu kita akan tengok antara ibadah yang paling mudah orang tinggal ialah salat. Walaupun ianya ibadah yang hakikatnya taklah payah sangat nak buat, tapi dia nampak berat. Berat pada mana? Salat ni dia berat dekat mana? Berat dekat jiwa yang perlu disediakan untuk angkat takbir sampai pada salat. Dia berat di situ. Sebab kita rasa ia tidak sama dengan kehendak hawa nafsu kita. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia akan lengahkan salat tanpa sebab-sebab yang munasabah. Dan antara punca kerosakan umat akhir zaman ialah mereka mencuaikan salat. Bila mana salat dah cuai, pintu benteng ini sudah roboh, maka masuklah elemen-elemen syirik, elemen-elemen bid'ah, elemen-elemen khurafat akan masuk. Sebab salat dah tak buat. Sebab salat tu berat. Salat tu berat. Sebab ia bukan benda yang mudah untuk dilakukan. Sebab tu kita akan tengok dalam 4 mazhab pun, mereka bincang status orang yang meninggalkan salat macam mana. Hampir jumhur mengatakan bahawasanya, bukan jumhur, tapi hampir jumhur mengatakan orang yang meninggalkan salat ni kafir. Hampir jumhur mengatakan. Cuma dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan orang yang meninggalkan salat itu fasik. Kalau dia tinggal salat dalam keadaan dia tak kata salat tu tak perlu. Imam Syafi'i dia bagi dua isu ni. Orang yang tinggal salat kerana kata kewajipan salat tu tidak ada. Maknanya kalau orang tanya dia salat ni penting tak? Tak penting, orang salat ni mengarut je. Yang tu kafir dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang tanya dia kenapa tak salat? Aku tak salat ni malas, tapi salat tu wajib. Ini fasik. Ini orang fasik. Okay. Fasik ni bukan makna katanya orang yang okey-okey kita boleh buat kira bercara lagi dengan dia.
Sebenarnya fasik di sisi darjat para ulama yang terdahulu, orang ni dah berat dah sebenarnya. Penerimaan riwayat daripada orang-orang fasik sangat banyak dipertikaikan. Maknanya kalau ada hadis ke, berita apa ke, dengar saja orang fasik, perlu penelitian. Sebab tu dalam surah Al-Hujurat Tuhan sebut, in ja'akun fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila mana datang kepada kamu berita daripada satu orang fasik, kena teliti banyak. Bukan tolak lagi, tapi kena teliti banyak. Rumitlah sikit nak terima berita daripada orang-orang fasik. Sebab fasik ni dia banyak benda yang boleh menyebabkan satu orang tu fasik. Salah satunya ialah dia meremehkan ibadah fardu. Dia bukan tak salat, dia salat kadang-kadang lewat, ataupun suka memandang salat tu mudah, tak apalah, kita jamak je lah. Bukan musafir pun, bukan ada isu yang begitu, orang kata apa, begitu tersepit sangat, tak pun. Hanya kerana pergi mall sikit, rasa macam lama kita ni tak sempat nak salat, tak salat. Okay. Ini juga antara benda yang boleh menyebabkan satu orang tu jatuh ke dalam kefasikan, dan ianya ialah satu part yang agak berat kalau satu orang tu jatuh dalam bab ni. Okay. Balik semula pada buku kita ni, bila mana menyebut tentang bid'ah ini, bid'ah maksudnya ialah buat satu benda yang tidak ada contoh. Okay. Kita tengok muka surat 157. Perenggan bid'ah menurut istilah ialah cara baru dalam agama yang belum ada contohnya, yang menyerupai syariat dan tujuan dijalankannya untuk menambah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ni yang disebut oleh Asy-Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam. Maknanya satu cara baru dalam agama yang belum ada contoh, yang dibuat menyerupai syariat. Maksud menyerupai syariat ni ialah bila mana kita tinggalkan benda ni, orang akan pandang kita semacam. Maksudnya dia bid'ah, dia tak ada pun zaman Nabi, cuma kita tinggal, orang akan tengok semacam. Kita akan dipandang dengan pandangan yang negatif, seakan-akan orang yang telah mengurangkan agama, sedangkan dia bukan pada agama pun asalnya. Okay. Dan tujuan dibuat itu ialah untuk menambah jalan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan memang orang yang buat bid'ah ini ialah orang yang sedang fikir apa cara untuk bagi dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dia bukan sedang fikir untuk kepentingan diri dia. Jadi ini ancaman yang lebih bahaya. Walaupun orang kata syirik tu bahaya, ya betul, syirik tu memang bahaya. Syirik pun ada bahagian-bahagian yang mengelirukan, tapi bid'ah dia lebih rumit dan ianya lebih mudah untuk mengelirukan orang Islam. Sebab itulah banyak Nabi beri peringatan, dan para ulama yang dikatakan agak ringan dalam bab bid'ah pun, mereka kadang-kadang keras dalam setengah-setengah amalan yang dilihatnya tidak ada sandaran dalam agama. Contoh Imam An-Nawawi. Orang kata Imam Nawawi ni taklah keras sangat dalam bab bid'ah, tapi dalam ibadah-ibadah yang tidak ada sandaran, tidak ada wajah asal daripada hadis sahih dia tentang habis-habisan. Antaranya ialah pengamalan salat raghaib dalam bulan Rejab pada Jumaat pertama. Walaupun mungkin sekarang orang tak buat, tapi masih lagi ada orang yang nak kempen kepada benda ni, orang yang nak kempen kepada perkara ni. Imam An-Nawawi menyebut dengan jelas terang tentang amalan ini. Kalau tak silap dia sebut dalam Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Kalau tak pun dalam Al-Majmu' syarah Muhadzab. Sama juga dengan amalan membaca surah tertentu pada salat tarawih pada malam-malam tertentu. Itu pun disebut dengan jelas oleh Al-Imam An-Nawawi. Antaranya amalan yang dia tengok dengan mata kepala dia waktu dia berada di Syam, di Syria pada waktu itu, ialah pada 17 Ramadan, rakaat salat tarawih ni baca surah Al-An'am satu rakaat habis. Sebab percaya pada malam itulah turunnya surah Al-An'am secara keseluruhan. Okey. Tentang riwayat turunnya surah Al-An'am pada malam nuzulil Quran itu, ada perbahasan dia. Ada yang mensahihkan hadis itu. Okey. Cuma kerana turunnya surah tu, pergi baca surah tu dalam salat tarawih, dan tak baca surah tu dalam salat tarawih pada malam 17, dipandang seakan-akan orang tu buat salah yang sangat fatal. Maknanya kalau imam tu dia baca surah lain, dia dilihat sebagai orang yang telah melakukan penambahan ataupun pengurangan dalam agama. Itu yang jadi masalah. Macam sebahagian orang kita lah, bila mana dia selalu duk baca surah apa nama ni, surah Sajdah dengan Al-Insan pada hari Jumaat,
Kalau dia tak buat sekali, dia rasa macam salat Jumaat hari tu tak sama macam salat Jumaat pula. Salat subuh hari tu tak sama macam salat subuh hari lain. Ada setengah-setengah tempat yang dia wajibkan. Bukan dia tak wajib. Cuma selalu duk buat macam tu. Mungkin imam dulu pun buat macam tu, meninggal imam tu, naik imam baru. Naik imam baru ni, imam baru dah kena briefing dengan AJK. Dia kata biasa imam dulu dia akan baca surah Sajdah dengan insan. Jadi imam tu pun rasa macam serba salah kalau tak baca. Dia pun baca. Dia baca sampai dia meninggal, naik anak dia jadi imam. Orang beritahu macam tu juga. Jadi dia nak ubah tu agak pelik dan orang akan pandang pelik. Ada masjid-masjid yang wajib kan? Bukan diperlih lah, maknanya setengah-setengah tempat mungkin ada yang wajib kan. Bagi saya benda tu tak salah kalau kita nak buat, tapi janganlah buat secara tiap-tiap minggu, sebab bukan Nabi buat secara tiap-tiap minggu pun. Okay. Tak salah pun nak baca. Dan kalau nak baca, bacalah dengan tertib yang betul. Maknanya baca surah Sajdah rakaat pertama sekali dengan sujud sajdah tu. Kemudian rakaat kedua baca Al-Insan. Ada orang dia mengelak, dia baca sajdah saja. Rakaat pertama kedua tapau sajdah saja. Tambah pula sekarang subuh lewat kan. Subuh lewat lagi ramai mengelak. Tinggal 2-3 ayat, ingat kita tak perasan. Okay. Saya tahu sebab saya pun jadi imam. Di masjid saya ni saya tak baca sangat sebab hari Jumaat di Perlis ni hari orang kerja. Saya tengok, setiap kali saya sudah sembahyang, saya tengok ada orang yang pakai baju kerja dah mari sembahyang subuh tu. Maknanya dia orang agak rush. Tambah pula nanti sekolah buka, nak berebut pula depan tu pintu sekolah lagi, nak beli makanan lagi dekat anak. Ini fake yang perlu dilihat juga oleh satu orang imam tu lah. Melainkan masjid tu memang tak ada orang bekerja datang, orang pencen saja yang memang akan duduk masjid tu sampai pukul 12 tengah hari, tunggu sekali dengan sembahyang Jumaat, tak apalah dia nak buat apa. Imam pun tak ada kerja, dia boleh buat. Okay. Cuma ini fake sebab benda tu dilarang juga oleh Nabi. Sebab tu Nabi tidak memberatkan pada semua benda ni. Okay. Dia tak jadi, asal ni dia tak bid'ah. Tapi kalau dia duk buat selalu, dia akan boleh pergi ke arah tu. Dia boleh pergi ke arah tu. Saya ingat dulu waktu saya di Terengganu ni ada masjid. Sebab Terengganu hari Jumaat dia buat kuliah subuh sebab hari Jumaat cuti. Macam kita Sabtu dengan Ahad. Okay. Bila mana dia orang buat kuliah subuh, okay. Kadang-kadang imam dia tak datang. Imam pun akal banyak juga. Dia tahu ada kuliah, dia tak datang. Sebab dia nak suruh ustaz yang kuliah tu jadi imam. Okay. Dia setengah-setengah ustaz, dia pandai kuliah, dia tak pandai jadi imam. Bukan tak pandai, dia tahu suara dia kadar macam mana. Ada ustaz, dia okey di imam sebab dia memang imam pun. Dia kuliah tu dia boleh. Ada ustaz-ustaz yang kawan-kawan saya, dia ceramah ni suara kuat lah, jadi imam, suara jadi kecil. Tak berapa nak keluar jadi imam. Okay. Sebab dia bukan imam, dia sedap duk komen imam. Okay. Suruh dia jadi imam, dia tak boleh naik. Okay. Jadi dia duk mengadu lah. Sebab masjid tu saya mengajar juga. Okay. Dia kata yang terberitahu sikit lah, imam ni sebab allowance kerajaan negeri, allowance di Terengganu dia lain sikit pada Perlis, dia ada tambahan sikit pada kerajaan negeri. Jadi gaji imam tu mahal sikit lah. Okay. Jadi gaji imam tu agak setimpal dengan kerja tu lah. Okay. Bukan nak kata yang Perlis kurang setimpal, tapi itu inisiatif negeri masing-masing. Okay. Jadi allowance dia ambil, bukan dia bagi, bukan dia kata dah kepada AJK masjid, allowance saya hari Jumaat tu tolaklah RM20 bagi kat ustaz. Dia tak kata, dia pun tapau habis akhir bulan. Sebab dia dah beli kereta, memang kereta tu harga RM1,200, allowance imam RM1,100, dia sendiri kena tambah pula RM100. Kalau dia bagi dekat ustaz, kurang dia nak bayar installment kereta dia. Sebab kebanyakan imam-imam ni memang dijadikan allowance tu untuk bayar kereta, bayar rumah pun. Ni kadang-kadang. Okay. Cuma nak katanya, dia suruh ustaz tu jadi imam. Okay. Saya pun tahu, saya faham sebab kita pun kuliah. Ustaz kadang-kadang datang jauh. Dia nak prepare dalam kepala dia yang dia nak kuliah. Lepas tu dia nak ingat pula surah Sajdah dengan surah Al-Insan tu. Sebab tu kita akan tengok dia duk baca, akhirnya dia blur, dia terbaca hadis Nabi dalam sembahyang. Sebab dia duk teringat hadis tu nak syarah dalam kuliah nanti. Saya jadi macam tu sebab saya pernah terserempak dengan ustaz. Lepas kuliah tu saya tegur lah ustaz tu. Saya kata, ustaz tadi baca hadis kursi tu. Dia kata nak buat macam mana? Saya kalut, dia kata lah masjid jauh dengan rumah apa semua, bawa kereta tu duk teringat dengan ayat ni, duk teringat ayat ni. Jadi janganlah beratkan orang macam tu. Okay. Jadi kalau dah ada imam, bagilah imam tu naik, bagilah imam tu bertugas. Kalau imam tu nak cabut waktu tak kuliah, tak apalah dia nak cabut pun, tapi waktu dia bertugas tu dia bertugas lah. Jangan bebankan ustaz yang berkuliah tu sampai 2 kali. Okay.
Bagi setengah-setengah tempat lah, maknanya masjidnya. Kalau rumah ustaz tu betul-betul sebelah masjid, tu bab lain. Okay. Cuma nak katanya kadang-kadang kesian, hatta benda-benda macam ni dia boleh menyebabkan kawan tu bawa kereta salah lain tu. Benda ni agak bahaya sebenarnya, dia memberi kesan juga. Okay. Jadi kerana nakkan benda tu, dia jadi macam tu lah. Bila mana orang tak biasa jadi imam, tempoh dia solat dia akan jadi lama sikit pada orang yang biasa jadi imam, sebab dia nak ingat ayat tu. Semayang dah panjang, lepas ni kuliah pula. Okay, kuliah pula biasa subuh ni tak lama lah, 40 ke sejam. Tengah-tengah ustaz yang banyak modal ni boleh pergi pada sejam. Okay. Cuma nak katanya bahawasanya ianya memberatkan orang. Sebenarnya tak perlu pun seperti itu. Maknanya kalau dah buat 2 minggu lagi boleh dah pergi ke surah lain. Hatta kalau kita pergi semayang di Masjidil Haram pun dia tak buat tiap-tiap minggu. Tapi setengah orang dia tak terima, sebab Masjidil Haram ni dia dah kata imam-imam dia ni geng W semua, jadi tak sah semayang situ. Ada orang yang pergi buat umrah semayang dalam hotel pun, subuh semayang dalam hotel. Ini perangai yang tak bagus sebenarnya. Hatta orang yang pro kepada sunnah pun kadang-kadang dia over juga. Saya pernah jumpa satu orang, dia tak hafal surah Sajdah dengan insan, sebab dia rasa baca surah Sajdah dengan insan tiap-tiap minggu tu bid'ah, jadi dia tak hafal. Tu pun tak kena. Hafal lah surah tu. Surah tu kena hafal. Menghafal tidak bid'ah. Yang menjadi bid'ahnya bila mana kita duk buat benda tu secara continuously, dan kita telah menyebabkan berlakunya kefahaman orang benda tu wajib. Benda tu wajib. Okay, jadi itu benda yang kita kena faham. Maksud bid'ah dari segi istilah. Sebab tu benda ni lah yang kita duk ulang selalu banyak kali. Dan saya yakin walaupun saya duk ulang di sini, masih ada lagi orang yang tak akan faham dalam bab bid'ah. Kerana apa? Kerana dia tidak mahu faham dalam bab ni. Bukan kerana maklumat tu payah nak cari zaman sekarang, tapi tak mahu faham. Sebab tu kita akan tengok, bila mana dia tengok ustaz tu duk ulah bab bid'ah, dia pun komen bawah tu. Tengok ustaz tu pun pakai mikrofon. Bukankah itu bid'ah? Tengok perbahasan yang saya duk rasa lah tahun 2025 mesti tak ada dah perbahasan ni. Tak, 2030 pun ada yang orang cakap. Sebab memang orang-orang yang tak cerdik secara pilihan, dia akan kekal dalam tu. Sebab tak cerdik ni kita yang pilih. Dia bukan asas mula jadi. Manusia, dia memang keluar pada perut mak dia, dia tak tahu apa. Lepas tu dia kena usaha untuk jadi tahu apa. Tapi kalau dia stay dengan tak tahu apa, itu silap diri dia. Bukan silap dia sebagai seorang manusia. Sebab Tuhan memberi kudrat. Allah Ta'ala kata, dia beri pada kita pendengaran, penglihatan, hati untuk fikir. Maknanya ini semua alat-alat panca indera untuk faham, untuk dengar maklumat, teliti maklumat tu, buat perbandingan, dan dia akan faham. Apa sebenarnya orang duk bincang? Orang bincang di mana? Orang bercakap bahagian mana? Orang dah letak hak dia sini, habis dia sini. Orang tak bincang dah luar pada tu. Okay. Jadi yang kita duk bincang malam ni ialah apa yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi, bid'ah yang menurut istilah ialah cara baru dalam agama. Cara ni macam-macam. Iktiqad, ucapan, perbuatan. Tiga-tiga duk dalam tu. Yang bila mana dia buat, dia rasa benda tu bahagian syariat dan tujuannya memang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nak buat contoh banyaklah, buat contoh nanti orang marah pula. Okey. Cuma nak katanya bahawasanya inilah takrif bid'ah. Ini dah jadi kaedah lah. Maknanya kalau datang satu amalan, kita tengok amalan tu. Check dalam hadis-hadis sahih pun tak ada. Hadis sahih CP-CP pun tak ada sebut. Maknanya amalan ini boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sebab itu ianya ialah satu pengajian yang perlu diberi perhatian. Sebab tu antara benda yang orang terlepas pandang dalam bab ni ialah pemahaman sebenar tentang bid'ah. Ianya bahagian daripada fardu ain sebenarnya. Cuma orang kita duk nampak fardu ain ni lah mengaji bab najis, bab pembahagian air je. Faham bab najis, faham bab pembahagian air, selesailah fardu ain atas orang tu. Faham bab tauhid, faham bab ancaman pada sunnah, bid'ah apa semua ni, rasa tak penting sangat benda tu. Sebab mungkin kemampuan pengajar-pengajar yang dulu dia tak mampu nak bahas bab ni. Sebab memang kitab-kitab yang membahaskan tentang bid'ah ni dia agak terasing daripada masyarakat kita dulu. Sebab dia agak jauh. Okey. Antara kitab yang orang kata apa agak tinggilah bahas sikit bab ni ialah Furu' Masail.
Furu' Masail ni siapa tulis? Syekh Daud Fatani tulis. Orang mengaji pondok dia kenal Furu' Masail ni. Furu' Masail ni ialah kitab himpunan soal jawab orang tanya pada Syekh Daud Fatani, dan dia tulis dalam buku tu dia jawab. Dan dia letakkan pada kita kaedah-kaedah usul fiqh dalam jawapan dia bagi orang yang teliti. Cuma biasa orang akan belajar kitab Syekh Daud Fatani ni ialah Muniatul Musalli sahaja di masjid surau lah. Furu' Masail ni orang tak bahas sebab orang rasa ianya lebih pada rujukan. Ia bukan buku untuk kita bincang cari kulit ke kulit. Sama juga dengan kitab Baharul Mazi oleh Syekh Idris Marbawi. Walaupun Syekh Idris Marbawi ni dia pun sebut jugalah tentang kelompok Wahabi secara negatif. Dia ada sebut dalam buku dia. Mungkin kerana kedatangan maklumat tu agak sukar pada zaman itu. Okay. Tapi bagi saya lah, kalau orang yang belajar Baharul Mazi daripada jilid pertama sampai habis jilid yang ke-24 tu ataupun jilid yang ke-12 untuk cetakan lama, dia akan nampak keluasan mazhab tu. Dia akan nampak. Sebab buku kitab Baharul Mazi ni antara kitab yang bahas bab mazhab khususnya dalam ibadah sangat luas, dan bahasa yang digunakan oleh Syekh Idris Marbawi ialah bahasa Melayu yang dipercakapkan di tanah Melayu. Dia bukan guna bahasa style Fatani dalam kitab-kitab Fatani, bukan. Bahasa Melayu betul. Sebab tu kita akan tengok bila mana dia sebut benda-benda yang berkaitan dengan dalam kain ni kemaluan, dia guna perkataan direct. Dia tak guna perkataan lapik-lapik, tak ada. Dia memang guna bahasa tu, tak nak sebutlah perkataan tu. Tak berapa elok sangat sebut benda-benda macam tu. Cuma kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan akan tengok dia sebut betul. Dan saya tak rasa ramai ustaz boleh sebut, sebab nak sampai bab tu pun berapa tahun. Kitab Baharul Mazi ni tebal dan dia banyak jilid. Dan kalau orang nak kuliahkan Baharul Mazi ni, dia tak padan seminggu sekali. Dia kena kuliah seminggu 4 kali. Sehari je cuti. Baru kita akan dapat tengok Baharul Mazi tu secara keseluruhan. Dia perlukan takhasusi lah, maknanya orang yang join secara berterusan. Kalau dia duduk dalam kuliah maghrib ni, dia tak berapa tak berapa boleh bahas dalam sangat. Dia perlukan kepada kuliah yang berterusan. Maknanya Baharul Mazi ni nak kena buat cara daurah, kena buat kuliah duha untuk kitab tu, kuliah subuh untuk kitab tu, lepas asar untuk kitab tu, maghrib untuk kitab tu, lepas isyak rapat sampai pukul 12 untuk kitab tu. Baru orang tu akan nampak apa isi. Hakikatnya orang Melayu ni ada keluasan ilmu tu sendiri. Okay. Tidaklah diragukan lagi bahawa ilmu kalam termasuk bid'ah dalam agama. Oleh kerana itu, pada pembahasan tentang dasar keempat ini, kami menyebutkan ahli kalam bersama dengan pengikut hawa nafsu dan pelaku bid'ah. Maknanya dia rangkum sekali pengikut hawa nafsu, pelaku bid'ah dan juga orang yang terjebak dengan ahli kalam. Itu untuk mengingatkan sidang pembaca. Selain itu, kerana tidak sedikit dari pelajar atau mahasiswa yang terjebak ke dalamnya sehingga mereka menganggapnya bahagian dari agama dan meninggalkan nas-nas daripada Alkitab dan Sunnah. Muka surat 157, tidak diragukan lagi bahawa ibtida', iaitu melakukan bid'ah itu bertentangan dengan ittiba', iaitu mengikut ataupun mencontohi, yang hukumnya adalah wajib. Penulis telah menjelaskan bahawa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mewajibkan ittiba' kepada Rasul dan mengharamkan bid'ah serta mencela pelakunya. Muka surat 158. Yang ni pun kita dah ada sebut sikit minggu lepas. Okay. Sebahagian pembuat bid'ah mengomentari ucapan Imam Asy-Syafi'i yang membahagi bid'ah kepada menjadi beberapa bahagian, sehingga mereka membuat perkara baru dalam agama dengan berargumentasi kepada ucapan Imam Asy-Syafi'i, iaitu bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kita pun dah sebut kata-kata Imam Syafi'i yang terlalu ringkas itu memungkinkan bermacam-macam tafsiran. Bahkan cerita-cerita kehidupan para ulama dulu pun, kadang-kadang orang-orang yang berkepentingan ataupun orang-orang yang tidak ada ilmu yang baik dalam bab ni, mereka buat tokok tambah secara on the spot dalam ucapan, dalam ceramah dia orang. Sebab tu saya ada dengar satu cerita, satu orang penceramah ni terkenal. Dia kata waktu Imam Syafi'i pergi belajar dengan Imam Malik kitab Muwatta', dia baru-baru belajar dengan Imam Malik, duduk dalam majlis Imam Malik, tak bawa buku catatan. Waktu tu Imam Malik sedang meriwayatkan Muwatta', maknanya sedang baca hadis yang dia tulis dalam kitab dia Muwatta'. Jadi Imam Asy-Syafi'i ni dia guna jari dia
dan dia ambil air liur dia, dia pun tulis atas tangan dia. Dia tulis, perbuatan tu mengganggu pandangan Imam Malik. Dia macam main-main lah. Okay. Menulis ni mesti ada pen, mesti ada kertas. Dan lekat tulisan tu di kertas tu. Itu orang panggil menulis. Tapi kalau duk gerak-gerak jari ni, macam perli pun ada. Dia ni betul ke nak mengaji ke saja je duk main-main depan aku? Okay. Jadi Imam Malik dah aim dia. Lepas kuliah Imam Malik tanya, apa yang kamu duk buat dengan gerak-gerak jari tu? Saya tak pasti riwayat ni betul ataupun tidak. Okay. Lalu kata Imam Syafi'i, aku menulis, aku catat apa yang kamu sebut. Imam Malik pun tengok tangan kosong. Tak ada apa, memang tulis atas tangan ni tak lekat. Bukan kata tulis dengan air liur, kau tulis dengan pen pun, lepas pada tu tangan duk bergerak pun semua hilang dakwah tu. Okay. Jadi Imam Malik kata, kalau betul kamu catat, kamu baca. Imam Syafi'i baca daripada awal sampai habis hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam pelajaran Muwatta' pada hari itu. Mari ustaz ni dia kata, sebab waktu Imam Syafi'i tulis tu, dia tulis dalam bentuk kasyaf. Dia pergi ke situ. Dia kata waktu Imam Syafi'i tengok tu, dia kasyaf. Dia pergi ke situ. Tak ada kena-mengena pun tuan-tuan. Okay. Dia macam ni, orang kalau dah terlalu cerdik, dia hanya perlukan beberapa gerakan untuk mengaktifkan otak dia bagi cekap untuk apa yang dia dengar. Sebab tu Imam Waqi' bin Jarrah, guru pada Imam Syafi'i, dia kata kalau dihadapkan kepada aku satu gunung hafalan, aku tak berhajat untuk pandang kali kedua. Cukup pandang sekali, aku boleh ingat semua tanpa aku silap. Kita tak tahulah dia bercakap ni betul ataupun dia juah lah dia bercakap. Okay. Tapi mustahil ulama' ni dia juah cakap. Okay. Dia betul lah tu. Sebab zaman dulu, tuan-tuan kena ingat, zaman dulu komitmen hidup tak banyak. Nak pergi rentah negara ni tak perlu buat pasport, tak perlu pergi immigration, tak perlu naik isi borang. Dia nak pergi, dia pergi. Kita nak pergi belajar, yang tu dah ganggu kepala dah. Lepas tu duduk dalam majlis ilmu, kosong. Dia orang ni orang yang kosong. Dia orang tak perlu fikir, serabutnya aku, hujung bulan ni nak bayar kereta, nak bayar rumah. Tu yang jadi tengok muka ustaz macam muka selit gaji pun. Okay. Jadi dia ganggu. Zaman dulu benda tu tak ada. Sebab tu otak ni dia segar, dia boleh guna seluruhnya untuk mengingat fakta. Beza dengan zaman sekarang ni hidup penuh komitmen, macam-macam problem kita dengar, problem politiknya, problem orang ni bergaduhnya apa semua. Benda tu mengurangkan kemampuan otak untuk terima fakta-fakta yang baik. Sebab tu kita akan tengok orang-orang yang komen di live, dia komen tu sebenarnya kita kesian tengok orang yang komen ni. Mungkin dia fikir banyak benda, dia komen tu macam komen lepaskan satu benda daripada diri dia. Kadang-kadang cara dia komen. Okay. Jadi waktu tu Imam Syafi'i bukan dia belajar ilmu kasyaf, ilmu laduni apa semua, bukan. Memang dia dah asal cerdik. Sebab orang-orang cerdik ni dia just hanya perlukan beberapa pergerakan untuk bagi dia aktif otak dia. Sebab saya ada beberapa orang kawan yang belajar waktu duk hafal Quran dulu, dia ada budak-budak yang memang dah sedia cerdik. Dia tak perlu hafal Quran macam orang lain hafal bersungguh apa semua. Tuhan bagi pada dia mauhibah, memang cerdik betul. Kawan saya senior hari-hari makan Maggi ni, hari-hari makan Maggi. Dia makan Maggi hari-hari tu. Tidak ada hari yang saya pergi bilik dia melainkan bau Maggi bilik dia. Tapi dialah wakil Malaysia dalam majlis hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Yang makan kurma, yang makan madu, yang tu muka kena denda hari-hari. Yang tu yang tak ingat Quran. Okay. Yang tu dengan air semayang hajatnya, dengan air 7 kolahnya, tak ingat Quran. Dia dengan makan Maggi, dengan main game, ingat jadi wakil sampai ke mana-mana dah pun. Sebab itu ialah pilihan Tuhan. Bukanlah nak kata pemakanan tu tak penting untuk otak. Dia penting juga. Cuma nak katanya kalau orang dah sedia cerdik, otak dia tak fikir banyak, tak ada benda yang dia nak fikir banyak sangat. Jadi ruang kosong banyak dalam otak, dia akan menyebabkan dia punya kecekapan otak dia tu tinggi. Macam budak-budak kecil kalau tuan-tuan tengok, dia boleh ingat lama. Sebab apa? Sebab dia tak kena komitmen hidup. Dia tak perlu fikir bil elektrik tinggi ke, bil air mahal ke, bukan kerja dia. Dia pergi sekolah kasut tak basuh ke, bukan masalah dia. Baju tak gosok, bukan masalah dia. Sebab hidup dia bukan nak jaga personality, bukan nak cari duit. Hidup dia ialah untuk hidup, dia jumpa kawan apa semua, itu saja. Sebab tu kalau dia diberi untuk ingat sesuatu, dia boleh ingat lama.
Itu antara perbezaan. Tak ada kena-mengena dengan ilmu kasyaf, ilmu laduni. Tapi nak kata ustaz tu dia punya goreng, punya sedap, dia pergi ke arah tu. Okay, jadi itu benda yang kita boleh tengok. Kita beri laluan azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Saya nak bagi rumusan akhir. Seterusnya kita akan tengok pada kali yang akan datanglah pandangan Imam Syafi'i tentang penyaksian orang yang mengikut hawa nafsu dan pelaku ahli bid'ah. Adakah mereka ni diterima dalam penyaksian? Maknanya penyaksian tentang hukum hakam ataupun penyaksian riwayat hadis ke apa-apa semua. Okey, dan bid'ah itu bid'ah yang macam mana? Bid'ah ideologi ke, bid'ah perbuatan, percakapan ke, macam mana, itu pada perbahasan akan datang. Okey. Cuma saya nak sebut sikit lagi yang terakhir ni, antara golongan yang membolehkan bid'ah itu secara keseluruhan, maknanya tak ada apa-apa masalah, problem apa pun tak ada, maknanya tahlil ke apa ke, semua benda ni okey, tidak ada benda yang perlu diragukan, semuanya berpayung pada dalil umum. Okey, kebiasaannya dia orang dapat hujah ataupun dia guna penguatnya di mana? Penguatnya ialah pada perbuatan Umar Al-Khattab yang pernah sebut kepada sekumpulan para sahabat yang telah ataupun sedang menunaikan salat sunat tarawih secara berjemaah. Waktu tu tak nama lagi tarawih, waktu tu nama dia qiyam. Okay. Jadi pada waktu tu Nabi dah wafat, Umar jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Umar tengok ada satu orang jadi imam, sahabat Nabi, sekumpulan tu pun duk salat tiap-tiap malam duk buat. Umar pun kata ni'matul bid'atu hadhihi, alangkah baik dan eloknya bid'ah ni. Perkataan Umar yang ringkas inilah telah disalah erti, disalah faham, telah mengeluarkan orang yang membolehkan bid'ah secara umum daripada metodologi asal ataupun teori asal bid'ah itu. Pertama kita kena tahu, Nabi dah beri peringatan benda yang paling teruk dalam agama ini ialah berlakunya bid'ah. Nabi dah beri penjelasan bab tu. Nabi ada sebut, by word Nabi sebut bahaya benda tu. Okey. Kemudian kata-kata Umar Al-Khattab ni apa maksud dia? Okey, kalau kita tengok dalam buku ni, dia kata perbuatan Umar Al-Khattab itu bukanlah nak mengatakan salat sunat tarawih berjemaah itu bid'ah dengan makna tidak ada pada zaman Nabi,
Tapi bid'ah yang dimaksudkan ini ialah satu benda yang dilakukan secara bahasa sahaja. Maknanya benda tu disebut atas nama bahasa, bukan atas nama perlakuan syariat. Maknanya Umar sebut dengan cara macam tu sebab Umar tengok benda tu elok. Dan kita pun tahu dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi ni memang duk buat dah pun salat sunat qiyam Ramadan secara berjemaah dengan para sahabat. Memang Nabi duk buat dah. Bukan Nabi tak pernah buat, bukan Nabi buat di rumah seorang-seorang. Cuma Nabi tak buat secara tiap-tiap malam. Sebab Nabi nak mengisyaratkan kepada sunatnya amalan itu. Dia tak wajib dari segi hukum fiqhnya. Kalau Nabi buat tiap-tiap malam, maka ia akan menimbulkan fahaman dalam kalangan para sahabat, ianya wajib dan tak boleh ditinggalkan. Jadi untuk meneruskan semangat melakukan ibadah, menghidupkan ibadah di bulan Ramadan, dia orang buat tiap-tiap malam. Walaupun benda tu tak dilakukan oleh Nabi secara tiap-tiap malam. Okey. Sebenarnya yang buat tiap-tiap malam itu kalau kita tengok pun, ianya bertukar jemaahnya. Maknanya orang kata apa? Orang yang mengikuti salat jemaah qiyam itu, mereka kadang-kadang salat juga di rumah dia orang. Maknanya cuma bilangan tu dia steady. Malam ni pun 40, malam esok pun 40. Tapi 40 yang semalam, malam ni bukan 40 yang semalam. Boleh jadi orang yang tak datang semalam dia datang balik. Okey. Jadi itu bilangan yang sentiasa ada sebab dia orang ikut macam mana Nabi tunjukkan. Cuma zaman Nabi, waktu Nabi tak keluar, orang tak buat di masjid. Jadi masjid sunyi sepi, orang duk buat secara individu sahaja. Sebenarnya benda tu dibolehkan, benda tu dibenarkan. Maknanya ada hadis-hadis lain, ada ruang-ruang lain yang perlu diselidik dan diteliti. Bukan ianya menjadi modal untuk mengatakan sebenarnya bid'ah ni sahabat pun buat. Bukan itu maksudnya. Maksudnya lain. Dan yang paling selamat yang dah saya sebut sebelum-sebelum ni pun, banyak kali dah kita sebut, bila mana benda tu Nabi tak buat, Nabi tak tunjukkan, yang mana lebih elok kita buat atau kita tak buat. Tak nak kata lagi benda yang kita buat tu salah, tapi nak cakap dari segi seorang Muslim yang nak ikut Nabi. Bila mana dia nak ikut Nabi, biasanya dia akan ikut apa yang orang yang dia suka tu buat. Orang yang dia suka tu tak buat, dia tak ikut lah. Ini ialah manifestasi orang yang cinta Nabi. Sebab tu para sahabat, dia akan buat apa yang Nabi buat. Hatta pada benda-benda yang tidak duduk atas dasar syariat pun. Nabi lalu kawasan ni, Nabi tunduk sebab ada pokok. Lepas pada Nabi wafat, pokok pun dah tak ada, orang dah tebang dah pun, tunduk jugalah sampai situ. Itu manifestasi cinta Nabi. Okay. Tapi dia orang nak buat lebih daripada apa yang Nabi buat, Nabi tunjukkan, dia orang tak akan buat. Jadi tunjuk pada kita perlakuan sahabat, sahabat akan buat semua yang Nabi buat. Dan dia orang sangat berhati-hati pada apa yang Nabi tak buat. Bukan dia orang tak buat langsung, cuma dia orang berhati-hati, dia orang timbang tara di antara maslahah dan mafsadah, di antara apa yang Nabi suruh dan apa yang Nabi larang tu, adakah ianya bersifat bertempuh ataupun tidak. Sebab tu kita akan tengok, saya tak ingat riwayat ni siapa, sahabat mana buat. Okay. Dia arahkan, tapi sahabat ni dia dah lama lepas Nabi wafat. Dia arahkan untuk pokok tu ditebang di satu kawasan. Lepas tu ada seorang sahabat kata, bukankah kamu tak pernah dengar, bukankah kita pernah dengar Nabi melarang kita tebang pokok? Sebab potong pokok secara tiba-tiba ni dilarang. Tak boleh kita potong pokok saja-saja potong, tak ada sebab pun. Tak ganggu jalan orang, elok je pokok tu, tak ada bahaya pada orang, kita pun tebang. Benda tu dilarang. Bahkan Nabi kata Allah Ta'ala akan hadapkan muka orang yang tebang pokok mengaruk ni ke arah api neraka. Ancaman tu. Okay. Sahabat tu suruh tebang. Sahabat tu gubernur kalau saya tak silap. Lalu sahabat yang seorang lagi kata, kenapa kamu potong sedangkan Nabi larang? Dia kata Nabi suruh kita jangan potong pokok kerana dulu pokok ini menjadi tempat persinggahan dan rehat orang-orang yang bermusafir. Zaman aku dah buat wakaf elok dah. Dia orang boleh duduk situ. Kalau pokok ni ganggu orang, potong. Dia nak berehat, kita sediakan tempat lagi baik daripada pokok. Maknanya sahabat tu dia ada fik dia. Dia faham. Dia kata Nabi suruh larang tu larangan bertempuh. Sebab zaman Nabi dana tak banyak, duit kerajaan tak banyak. Zaman dia jadi gubernur, Islam dah berkembang,
orang musafir ni dia ada rumah rehat yang percuma. Sebab tu idea buat RNR ni dia mari pada pemerintahan khalifah sebenarnya. Saya tak ingat zaman bila, tapi ada satu tempat nama dia Karavanserai. Ini antara tempat yang jadi di Turki tak silap. Okey. Ataupun mana kena cek baliklah. Okey. Satu tempat persinggahan bagi orang musafir, situ ada klinik, ada perubatan free. Ini idea orang Islam. Mana orang musafir yang datang daripada laluan timur barat berhenti situ, ada rumah rehat free. Sekarang rumah rehat kena bayar, homestay. Okay. Yang ni free, kerajaan peruntukkan, semua free. Tempat mandi awam free, sakit boleh berubat situ, tak ambil cas apa. Ini orang kata apa, unsur kemanusiaan yang dikeluarkan daripada Islam. Dan benda ni, idea ni berkembang lah. Maknanya kebanyakan orang duk buat, tapi RNR kita ni taklah sekomplit yang zaman tu lah. Sebab RNR sekarang dia cuma kedai makan pun kena bayar. Zaman dulu RNR kedai makan free je. Nak tunggu yang tu lambat lagi lah kot. Berapa kali pilihan raya tak tahulah. Okay. Cuma nak sebutnya nak sebutnya benda tu pernah dibuat pada zaman dulu, pada zaman pemerintahan Islam yang awal dulu. Wallahu a'lam. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan insya-Allah kita akan sambung muka surat 161. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.